TV KPM. Assalamualaikum dan apa khabar kepada semua calon SPM 2022 yang sedang menonton sekarang. Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menyeronokkan dan dekat di jiwa saya kerana saya pun pernah ambil mata pelajaran ni dulu iaitu pengajian keusahawanan untuk murid-murid tingkatan 4. Tetapi sebelum itu, ayo kita saksikan siapa guru yang akan bersama dengan kita untuk hari ini. Jom kita saksikan profil beliau. Dan itulah dia cikgu kita untuk hari ini. Bersama dengan kita Cikgu Muhammad Hafiz Mak Jamal. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu, sihat? Baik, alhamdulillah. Dan Cikgu merupakan Ketua Panitia Pengajian Keusahawanan dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Baiklah Cikgu, hari ini kita akan belajar bagi tajuknya pengenalan keusahawanan Cikgu. Ya, betul. Sekejap lagi Cikgu Hafiz akan tunjukkan teknik yang mudah untuk kita memahami tajuk ini. Tetapi sebelum itu juga turut serta dengan kita Cikgu Jurubahasa Isyarat. Kita ada Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu Nur Farazila atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu, bila kita cakap tentang pengajian keusahawanan ni Cikgu, murid-murid tingkatan 4, pastinya ada murid-murid yang turut serta dalam kelas pada hari ini. Ya, betul. Ada 4 orang Cikgu. 4 orang. Anak murid Cikgu sendiri, di manakah mereka? Assalamualaikum. Salam pengenalan semua. Apa khabar? Wah, ceria. Lengkap beruniform sekolah, Cikgu. Ya. Daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, bersama kita pada hari ini bersama dengan Muhammad Anas, kemudian Irsyad Iskandar, kemudian Fatin Adriana dan Nur Balkis. 4 orang. Daripada kelas 5 perdagangan. 5 perdagangan. Salam perkenalan. Lambai sikit. Mana? Okey. Terima kasih semua untuk hari ini. Baik Cikgu. Hari ini Cikgu nak terangkan pengenalan keusahawanan. Tetapi apa yang Cikgu nak fokuskan dalam standard pembelajaran untuk kelas kita ni Cikgu? Okey, pada hari ini kita akan bincangkan berkaitan tentang sejarah dan pengenalan keusahawanan tentang perkembangan keusahawanan di Malaysia. Kemudian kita akan bincangkan tentang definisi usahawan dan peniaga dan seterusnya tentang konsep keusahawanan. Baik Cikgu. Silakan. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkaitan tentang buku teks tingkatan 4 yang kita bersumberkan dengan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Yang mana tajuk yang pertama ataupun bab yang pertama pengenalan keusahawanan dia meliputi tiga bab ataupun 3 topik iaitu sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia, konsep keusahawanan dan sumber keusahawanan. Yang mana merujuk kepada muka surat 194 hingga 233 buku teks tingkatan 4. Tetapi pada hari kali ini kita akan fokus pada standard pembelajaran yang berkaitan tentang melihatkan sejarah keusahawanan di Malaysia, menguraikan perkembangan keusahawanan di Malaysia sebelum, semasa dan selepas dasar ekonomi baru serta dasar pembangunan negara. Yang ketiga, menyatakan definisi usahawan dan peniaga. Dan yang terakhir, konsep keusahawanan dan perniagaan. Okey, tentang sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia, cikgu minta siapa yang boleh terangkan ataupun kongsikan tentang tajuk tentang sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia, terutamanya sejarah. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Nur Balkis angkat tangan dulu Cikgu. Balkis. Okey, Balkis. Sedia? Okey. Sejarah keusahawanan dijalankan semenjak zaman primitif. Sebelum mata wang diperkenalkan, aktiviti jual beli dengan menggunakan sistem barter, which is ditukar barangan. Orang yang menjalankan perniagaan dipanggil sebagai pedagang.
Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, itulah gambaran sebagai sejarah awal di mana zaman primitif, di mana kalau kita lihat gambar ni lah berfungsi untuk menerangkan tentang pertukaran barang yang namanya sistem barter. Okey, bila mana sistem barter ni pada awalnya mungkinlah memenuhi keperluan dan kehendak, tapi lama kelamaan mungkin tidak bersesuaian dengan kehendak salah seorang. Mungkin ada yang nak ikan tak banyak, kan, mungkin nak daging sebahagian daging yang kecil. Jadi mungkin permintaan yang berbeza itu, maka seterusnya muncullah terutama dalam negara kita iaitu zaman kerajaan Melayu Melaka, yang mana kita pun sedia maklum bahawa Melaka lah bermulanya di Malaysia ini, yang mana pusat perdagangan yang muncul di kawasan kita yang kebanyakannya pedagang dari Arab, pedagang dari China, pedagang dari India datang ke Melaka hinggakan sampai datangnya penjajah. Okey, seterusnya apakah kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suatu barang keperluan pada zaman primitif sebelum mata wang diperkenalkan? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, cepatnya Fatin. Okey, cuba Fatin. Sistem barter, cikgu. Okey, sistem barter. Jadi ingat ya, soalan berkaitan sejarah sistem barter, kemudian zaman primitif dan akhir sekali tentang istilah pedagang yang dikenali sebagai orang yang menjalankan aktiviti jual beli pada zaman awal. Okey, tadi cikgu ada terangkan tentang sejarah, orang kata sejarah keusahawanan di Malaysia ni bagaimana. Ya. Tapi selepas ini ada banyak lagi perkongsian daripada cikgu, iaitu tadi saya ada nampak sikit DEB tadi tu. Ya. Apa pula? Jadi kepada semua calon SPM yang di rumah, jangan ke mana-mana kalau nak tahu lebih lanjut penjelasan tentang pengenalan keusahawanan ini. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Hafiz, di mana hari ini Cikgu akan fokuskan dengan tajuk kita pengenalan keusahawanan. Baiklah Cikgu, apa pula perkongsian Cikgu bagi segmen kali ini? Silakan. Okey, saya akan kongsikan bahagian tentang perkembangan keusahawanan di Malaysia iaitu dasar ekonomi baru yang dilancarkan oleh pihak kerajaan pada waktu itu. Tapi saya suka murid-murid yang akan memberikan perkongsian terlebih dahulu. Okey, saya minta siapa yang berminat untuk menerangkan sedikit berkaitan tentang dasar ekonomi baru. Okey, Fatin. Okey, Fatin lagi. Okey, silakan. Perkongsian tentang pengembangan keusahawanan di Malaysia, DEB telah dilancarkan pada tahun 1971. Okey. DEB merupakan dasar sosial ekonomi yang dirancang oleh kerajaan bagi mencapai matlamat kepada negara. Terdapat dua strategi utama dalam DEB, iaitu untuk membasmi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan memberi peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Yang kedua pula ialah menyusun semula masyarakat untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi yang berlaku antara kaum. Okey, bagus. Perkara yang perlu kita kena ingat iaitu tentang tahun. Ini merupakan salah satu fakta lah yang perlu murid ingat berkaitan tentang bila dilancarkan dasar ekonomi baru ini. Kemudian antara perkara lain yang perlu murid-murid ingat adalah berkaitan tentang strategi utama. Okey, membasmi kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Ini antara kelebihan lah dasar ekonomi baru diperkenalkan. Kemudian yang kedua, menyusun semula, sebenarnya yang disebutkan Fatin tadi, dan menyusun semula masyarakat Miputera untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Okey, yang mana inilah perkembangan dasar ekonomi baru yang perlu murid-murid ingat berkaitan tentang sebelum, semasa dan selepas. Okey, yang mana sewaktu sebelum DEB, yang mana pentadbiran British memperkenalkan dasar pecah perintah, dasar ekonomi bebas. Okey, yang inilah antara perkara yang menjadi kesan terhadap masyarakat kita di Malaysia pada awalnya. Kemudian semasa DEB, ini antara usaha-usaha kerajaan, antara penumbuhan agensi baru, latihan bentuk teknikal dan vokasional, dan kemudian lain seperti pembiayaan, peluang industri luar bandar dan infrastruktur. Dan yang seterusnya adalah selepas DEB, selepas 1990, kesan adanya peningkatan pendapatan, keseimbangan guna tenaga, peningkatan hak milik aset, peningkatan sektor industri dan seterusnya pengurangan kadar kemiskinan. Dan akhirnya muncullah pula dasar pembangunan negara.
Okey, seterusnya kita lihat sebelum DEB. Mohon siapa yang boleh terangkan sedikit? Siapa? Okey, Rishad. Okey, Syab minat untuk terangkan tentang sebelum DEB. Okey, silakan. Sebelum DEB, British mengamalkan dasar pecah perintah dan dasar ekonomi bebas. Dasar pecah perintah terbahagi kepada 3, iaitu identiti etnik, status sosial dan status ekonomi. Contohnya, kaum Melayu tinggal di luar bandar bekerja sebagai petani. Seterusnya, kaum Cina tinggal di bandar bekerja sebagai peniaga. Manakala kaum India tinggal di estet ataupun ladang getah Okey. dan bekerja sebagai buruh. Kemudian dasar ekonomi bebas pula, masyarakat di Malaysia tidak diberi galakan dan latihan formal untuk menceburi bidang perniagaan. Mereka juga tidak mempunyai pengalaman dan modal untuk memulakan perniagaan. Okey. Bagus. Okey, ni antara perkara yang perlu murid-murid ingat berkaitan tentang dasar pecah perintah. Okey, dan dasar ekonomi bebas yang diperkenalkan oleh British pada awalnya. Okey, seterusnya semasa DEB. Okey, minta siapa boleh terangkan? Okey, Anas. Silakan Anas. Akibat berlaku rusuhan kaum yang disebabkan oleh kepincangan agihan kekayaan dan bidang pekerjaan antara kaum di negara ini, DEB dilancarkan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam bidang keusahawanan. Antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan ialah penubuhan agensi baru. Kerajaan telah menubuhkan agensi baru bagi kemudahan Bumiputera untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Antara contoh agensi ialah Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Lembaga Pemasaran Pertanian (FAMA) dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB). Kerajaan juga memperluas kegiatan agensi sedia ada seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS). Kedua, latihan berbentuk teknikal dan vokasional. Latihan yang disediakan dalam bentuk teknikal dan vokasional, latihan perniagaan dan pengurusan. Latihan yang disediakan ini bagi memberi bantuan dari aspek teknikal dan kewangan kepada usahawan yang sedia ada ataupun usahawan yang baru menceburi bidang perniagaan. Ketiga, kemudahan lain. Usaha yang dilakukan ialah pinjaman tanpa faedah dan pemberian pinjaman dengan kadar faedah yang rendah melalui agensi-agensi yang memberi bantuan kewangan seperti Majlis Amanah Rakyat. Usaha ini dilakukan bagi menggalakkan pertumbuhan industri kecil dan sederhana IKS serta memberi pinjaman di bawah skim jaminan kredit melalui Credit Guarantee Corporation CGC. Kerajaan juga membangunkan lebih banyak industri luar bandar bagi menyokong usaha keusahawanan dan memberi peluang sepenuhnya untuk menjalankan perniagaan runcit, borong dan sebagainya. Kerajaan juga menyediakan kemudahan infrastruktur seperti bentuk ruang niaga, bengkel, kilang kecil dan ruang pejabat bagi memudahkan aktiviti usahawan. Kemudahan yang disediakan ini dijual atau disewa kepada usahawan. Okey. Itu saja. Okey, bagus. Berkaitan tentang semasa DEB yang mana kerajaan telah menubuhkan agensi baru. Yang kedua, latihan bentuk teknikal dan vokasional, dan terakhir adalah kemudahan lain. Okey, itu sebelum, semasa dan inilah selepas DEB. Kesan positif secara ringkasnya murid-murid kena ingat ada 5 perkara. Okey, kesan positif daripada dasar ekonomi baru. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Kedua, keseimbangan guna tenaga. Ketiga, peningkatan semula hak milik aset. Keempat, peningkatan sektor industri, bandar dan luar bandar. Dan yang kelima, pengurangan kadar kemiskinan. Murid kena ingat kesan positif ini
untuk menjawab soalan bahagian A ataupun bahagian B nanti. Okey, ini dasar pembangunan negara yang mana bagi meningkatkan penglibatan Bumi Putera dalam bidang keusahawanan, dasar pembangunan negara dilancarkan pada 17 Jun 1991. Ini fakta penting untuk murid-murid ingat. Okey. Kemudian ada 5 aspek DPN. Pertama, keadaan sosial, nilai etika dan moral, kestabilan politik, keempat, kualiti hidup dan yang kelima, kecekapan, pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Yang kelima inilah akan memacu negara kita ke arah negara yang lebih maju. Jadi, soalan uji minda. Kita minta Mira nak jawab. Bilakah dasar ekonomi baru dilancarkan? Dasar ekonomi baru atau DEB dilancarkan pada tahun 1971, cikgu. Betul tak? Pasti, Mira? Pasti, cikgu. Okey, ya betul. Okey. Jadi inilah supaya murid-murid ingatlah tentang fakta tentang tahun DEB dan tahun dasar pembangunan negara. Okey, soalan contoh format baru SPM yang mana kita dah masuk tahun yang kedua format baru yang mana nyatakan dasar diperkenalkan semasa pentadbiran British. 2 markah. Ini murid-murid kena ingatlah. Soalannya nyatakan. Okey, maknanya jawapannya ringkas, padat dan tepat. 2 markah saja. Sambil itu harap murid-murid bersedialah untuk mendapatkan jawapan daripada buku teks kita. Yang kedua, senaraikan agensi baru ditubuhkan semasa dasar ekonomi baru 4 markah. Jadi agensi ini berapa kita kena tulis? Ada 4 lah. Kan sebenarnya markah ini membantu untuk menyediakan jawapan. Okey, bahagian B pula, jelaskan kesan keusahawanan selepas dasar ekonomi baru. 5 markah. Maknanya jawapan pun masih tidak perlu jawapan yang panjang, jelaskan sahaja. Tidak ayat yang pendek, padat pun dah memadai. Dia beza dengan terangkan ataupun huraikan. Begitu juga soalan yang kedua, jelaskan aspek penting. Aspek penting yang membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara maju. Okey, 5 markah juga. Ada 5 poin penting murid kena jelaskan ataupun nyatakan untuk menjawab bahagian B. Okey, dah sedia? Okey, soalan pertama, nyatakan dasar yang diperkenalkan semasa pentadbiran British. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, Irsyad, Okey, laju Irsyad. angkat tangan. Laju angkat Silakan, tangan, Irsyad. Irsyad. Okey, cuba. Ada 2, dasar pecah perintah dan dasar ekonomi bebas. Okey, dasar pecah perintah DPP, dasar yang kedua? Dasar ekonomi bebas. Dasar ekonomi bebas. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Kita semak kemudian nanti. Yang kedua, senaraikan agensi baru ditubuhkan semasa dasar ekonomi baru. Agensi baru. Okey, Anas. Anas. Okey, cuba Anas. Okey, nombor 1, Perbadanan Pembangunan Bandar Muda. Okey. Kedua, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Okey. Ketiga, Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB. Okey. Keempat, Majlis Amanah Rakyat MARA. Okey. Singkatan yang diberikan dan nama penuh untuk setiap agensi. Okey, nanti kita semak. Bahagian B pula, jelaskan kesan pesanan selepas dasar ekonomi baru. Okey, siapa? Fatin ke Balkis? Okey, Balkis. Balkis pula. Silakan Balkis. Ada 5. Okey. Yang pertama, pendapatan meningkat. Okey. Yang kedua, keseimbangan guna tenaga. Peningkatan semula hak milik aset. Pengurangan kadar kemiskinan dan peningkatan struktur industri bandar dan luar bandar. Okey. Dan kita nanti dulu 5. Yang kedua, jelaskan aspek penting membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara maju. Apa? Yang terakhir untuk sesi ini. Okey, Fatin. Silakan Fatin. Okey, untuk aspek penting ada 5 iaitu yang pertama keadilan sosial, yang kedua nilai etika dan moral, yang ketiga kestabilan politik, yang keempat kualiti hidup dan yang kelima kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Okey, 5. Kita lihat jawapan untuk bahagian A, dasar pecah perintah, dasar ekonomi bebas. Okey, seperti yang dijawabkan oleh Irsyad tadi, dapatlah 2 markah. Wow, hebat. Okey.
Yang kedua, senarai agensi baru itu bukan semasa DEB, 4 markah. Tadi Anas dah jawab dengan penuh, kan? Maknanya Perbanan Bandar iaitu UDA, kan? Kalau kita tak bagi jawapan UDA pun dah dapat markah dah, kan? Ataupun tulis fahama, mungkin kita boleh berilah markah yang bersesuaian dengan marah, bagilah nama penuh dia, ni contohlah jawapan. Tapi mana dia kata 4 agensi perlu dijelaskan ataupun senaraikan dalam kertas jawapan nanti. Okey, kemudian bahagian B tentang kesan. Okey, peningkatan pendapatan yang dijawab oleh kawan kita tadi, keseimbangan guna tenaga, peningkatan semula hak milik, sama kan? Jawapan sebab dia fakta. Betul. Tapi kalau soalan ni suruh terangkan, kita kena huraikan setiap isi penting ini. Okey, betul juga dengan yang kedua, keadilan sosial, nilai etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup dan kecekapan pentadbiran kerajaan dan keseimbangan ekonomi yang merupakan aspek penting dalam DPN. Okey, jadi perkara ini penting untuk murid-murid ingat sebagai persediaan SPM yang akan datang. Okey. Okey, maksudnya cikgu jawapan murid-murid tadi semua tepat cikgu, betul ya, cikgu betul. Maknanya mengikut bolehlah format dapat markah, boleh kata penuh lah, markah penuh. Wah, hebatlah murid-murid 4 perdagangan ni cikgu. Betul semuanya. Okey, baik cikgu. Kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini kerana selepas ini ada tajuk ataupun tajuk yang lebih menarik yang cikgu nak kongsikan bagaimana cara untuk calon SPM lebih memahami dengan lebih jelas. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan Cikgu Muhammad Hafiz serta 4 orang murid di dalam talian iaitu dari Sekolah Menengah Teknik Melaka yang cantik dan segak berbaju batik berwarna biru. Cemerlang mereka pada hari ini kan cikgu. Tapi kita tengok pada segmen kali ini, cikgu nak kongsikan pula tajuknya iaitu usahawan dan peniaga. Ya, betul. Beza ke usahawan dan peniaga ni? Dua-dua sama je jual beli cikgu. Ya. Kita dengar penjelasan daripada Cikgu Hafiz. Silakan cikgu. Okey, untuk kali ini kita akan lihat tentang usahawan dan peniaga. Topik yang penting supaya murid-murid faham, usahawan, perkataan asal dia adalah usaha dan peniaga. Yang mana dua orang ini ataupun dua individu ini nampak macam sama seperti Mira kata tadi kan. Dua berniaga. Tapi ada maksud atau definisi yang sebenar yang perlu murid-murid ingat dan semua kena faham. Okey, siapa nak cuba? Saya minta murid-murid cuba terangkan definisi untuk ingat fakta ini untuk bersedia untuk jawapan peperiksaan akan datang nanti. Okey, Okey, Rishad. Silakan Rishad. Usahawan bermaksud individu yang menubuhkan, menguruskan, menanggung risiko perniagaan, berusaha secara berterusan meneroka perniagaan baharu. Peniaga ialah individu yang menjalankan aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Jadi definisi inilah penting yang membezakan antara usahawan dan peniaga. Kedua-duanya jual beli, tetapi kedua-duanya adanya peranan ataupun fungsi yang berbeza. Sebagai lihat tadi, dia menubuhkan, individu menubuhkan, menguruskan, menanggung risiko dan berusaha secara berterusan. Dia tidak sekerat jalan. Hingga yang paling menarik, dia meneroka perniagaan baharu. Maknanya dia akan berubahlah. Kalau mungkin dahulu adanya stall ataupun menjaja pisang goreng atau goreng pisang. Goreng pisang ke pisang goreng? Pisang goreng lah kan. Goreng pisang tu perbuatan. Okey, pisang goreng. Mungkin akan datang, dia akan buka satu kafe pisang goreng. Maknanya dia itulah dinamakan usahawan. Beza dengan peniaga. Maknanya peniaga dia hanya menjalankan kegiatan jual beli saja barang atau perkhidmatan dan tujuan dia dapat keuntungan saja. Maka itulah yang membezakan usahawan dan peniaga. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat tentang perbezaan antara usahawan dan peniaga yang murid kena ingat. Ada beberapa aspek sebenarnya. Cuma saya minta siapa yang minat untuk terangkan sedikit perbezaan. Okey, Anas. Okey. Anas, cuba Anas. Perbezaan usahawan dan peniaga dari segi definisi. Usahawan merujuk kepada individu yang menubuhkan, menguruskan, menanggung risiko perniagaan dan berusaha secara berterusan meneroka perniagaan baharu yang berpotensi. Okey. Peniaga pula merujuk kepada individu
yang menjalankan kegiatan jual beli barang atau perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Dari segi matlamat pula, usahawan memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan di samping mendapatkan keuntungan. Peniaga pula untuk mendapat keuntungan semata-mata. Okey. Tu antara dua perkara yang murid kena ingat. Pertama tentang definisi dia, kemudian matlamat. Yang mana kita lihat dah, yang mana definisi tadi dah sama tentang apa yang telah dijelaskan oleh Irsyad tadi. Kemudian dia berkaitan tentang matlamat. Okey, yang mana usahawan dia akan memikirkan, memuaskan ataupun memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Okey, mungkin hari ini mungkin sesuai dengan pisang goreng saja. Mungkin ada yang ada cita rasa lain. Pisang goreng cheese contohnya, kan. Pisang goreng coklat contohnya. Maknanya adanya keperluan lain yang pelanggan perlu dipenuhi. Okey, selain daripada itu ada perbezaan lain, iaitu usahawan mewujudkan pembaharuan terhadap barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Seperti yang dinyatakan tadilah. Kemudian peniaga pula menjalankan aktiviti jual beli tanpa lakukan inovasi. Jadi kita nampaklah mana bezanya usahawan dan peniaga. Maknanya kalau peniaga tu ada buat kelainan dengan pengiklanannya, malahan produk dia buat kelainan, maka itu antara adanya ciri-ciri usahawan. Okey, seterusnya mewujudkan jaringan perniagaan untuk mendapatkan maklumat, mencari peluang dan menyelesaikan masalah. Manakala peniaga menjalankan perniagaan dengan jaringan yang terhad. Mana itu kata kalau hanya di dalam talian saja tidak cukuplah, dia mesti kedua-duanya sekali. Kalau masa sekarang mungkin dalam talian itu satu kata peluang, maka yang bersemuka pun satu peluang juga. Betul. Maka kita lihat hari ini usahawan dah pelbagai dah menjalankan aktiviti perniagaannya sama ada secara dalam talian maupun bersemuka. Dan seterusnya mencari peluang, berani mengambil risiko, berwawasan dan berkeyakinan diri, dan manakala peniaga mudah puas hati dengan pencapaian sedia ada. Inilah yang membezakan usahawan dan peniaga. Dan seterusnya usahawan cenderung kepada keuntungan jangka masa panjang, manakala peniaga jangka masa pendeklah. Dia tidak memikirkan jauh ke hadapan untuk mengembangkan perniagaannya berbanding usahawan yang memikirkan jangka masa panjang. Okey, manakala yang terakhir meneroka perniagaan baru yang potensi dan belum diterokai oleh orang lain. Sampai tahap pasaran luar negara, dan seterusnya membezakan usahawan peniaga hanya memilih perniagaan yang terbukti memberi keuntungan sahaja. Inilah yang membezakan antara usahawan dan peniaga. Ya. Okey, kita berhenti sini. Okey, tapi kan cikgu, tadi bila saya mendengar penjelasan cikgu tentang usahawan dan juga peniaga, kalau soal, saya rasa ini merupakan soalan yang kerap ditanya dalam kertas ujian, betul tak cikgu? Ya, betul. Ini orang kata soalan hotspot lah, selalu Ya, ditanya betul. kan. Kalau cara untuk menjawab pula bagi soalan yang sebegini, adakah sesuai jika murid lakukan dalam bentuk kotak ataupun dalam bentuk esei atau sekadar poin sahaja cikgu yang bersesuaiannya? Okey, dalam soalan ini membezakan Kalau cikgu ini, boleh tunjuk slide. kita akan tunjukkan pada soalan yang akan datang nanti, dan yang mana adanya penerangan cara menjawab perbezaan, dan sebenarnya ada soalan lagi perbandingan, membandingkan usahawan dan peniaga ataupun membezakan usahawan dan peniaga. Secara mudahnya itulah secara dalam kotak lah kalau membezakan. Dan dia boleh juga menjawab secara esei, contohnya usahawan sekian-sekian manakala peniaga sekian-sekian. Boleh juga cara begitu. Cuma nak dapatkan mudah untuk ingatlah murid-murid. Ya. Dicadangkan menggunakan kotak untuk mudahkan ingat tentang beza usahawan dan peniaga. Itu dia bagi usahawan dan peniaga. Macam cikgu Hafiz tekankan tadi, usahawan seorang yang berinovasi, yang sentiasa fikirkan mana peluang yang ada untuk mereka masuk, yang tidak mudah berpuas hati, kerana yang mudah berpuas hati dengan pencapaian itu ialah peniaga. Ya. Itu beza dia. Dan saya bila sentuh tajuk ni cikgu, saya teringat kata-kata guru saya juga dahulu, semua orang boleh jadi peniaga tetapi tak semua orang boleh jadi usahawan. Ya, betul. Cikgu Hafiz? Baik, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi penerangan daripada Cikgu Hafiz tentang tajuk pengenalan keusahawanan. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Pengenalan kepada keusahawanan, iaitu tajuk kita, di mana hari ini mata pelajaran yang kita belajar ialah pengajian keusahawanan untuk murid-murid tingkatan 4. Dan Cikgu Hafiz, di segmen kali ini saya nak bertanya pula kepada cikgu, apa pula bezanya keusahawanan dan perniagaan? Okey.
Kita akan lihat apa slide kita seterusnya tentang keusahawanan dan perniagaan. Okey, keusahawanan kalau kita lihat tadi, usahawan adalah individu, peniaga pun individu. Adapun keusahawanan definisinya adalah tentang proses. Okey, proses menggabungkan sumber keusahawanan seperti tanah, bahan mentah, sumber manusia, modal, teknologi dan maklumat oleh usahawan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi ingat tentang istilah ataupun beberapa perkara penting yang boleh murid-murid ingat, contohnya sumber keusahawanan. Okey, ingat sumber keusahawanan, Irsyad? Okey, sumber keusahawanan. Ada berapa tu sumber keusahawanan? Boleh kira sumber keusahawanan? Ada 1, 2, 3. Ada berapa tu? Kira berapa tu? Boleh? Sumber keusahawanan. Ada fizikal, bukan fizikal. Tapi daripada definisi ni kita kena ingat dah. Ada berapa tu? 7. Okey, ada 7 sumber keusahawanan. Okey, 5 yang fizikal dan 2 bukan fizikal. Itu kita akan lihat pada sesi akan datang. Okey, yang penting adalah proses menggabungkanlah sumber keusahawanan yang mana tentang yang telah disenaraikan tadi. Tapi kalau dalam peperiksaan, kalau kita tak dapat senaraikan ketujuh-tujuh sekali, boleh. Jadi yang penting paling kurang 3 atau 4. Kan? Kita kena ingatlah sumber keusahawanan tu. Okey, kemudian oleh usahawan menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi fakta ni kena ingat. Pertama, proses sumber keusahawanan, kemudian menghasilkan barang dan perkhidmatan memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi ada 4 perkara atau 4 frasa ayat yang perlu murid-murid ingat. Okey, tentang definisi perniagaan pula. Okey, kalau peniaga itu adalah individu, perniagaan adalah aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan. Boleh beri contoh aktiviti jual beli barang? Balkis jual beli barang. Barang apa yang boleh kita jual? Contohnya. Balkis boleh? Barang. Apa kedai yang jual barang ataupun yang berkaitan tentang aktiviti jual beli barang? Berikan contoh. Okey, contoh. Jual beli barang, cikgu? Ya, betul. Kedai tudung. Kedai tudung. Okey, tudung ni barang. Lagi satu? Kedai runcit. Kedai runcit. Okey, tapi dia tengok kedai runcit itu dia boleh dikatakan perkhidmatan. Tapi maknanya dikatakan kalau barang-barang keperluan itu termasuklah jual beli barang. Okey, kalau perkhidmatan pula, siapa nak cuba? Apa itu aktiviti jual beli perkhidmatan? Anas ke Fatin? Boleh cuba jawab. Jual beli perkhidmatan. 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 Siapa nak cuba? Isyad, siapa nak cuba? Aisyah macam nak cuba tu, cikgu. Okey. Silakan Aisyah. Maksudnya cikgu, beli barang dan perkhidmatan ni 2 perkara yang berbeza, cikgu Barang dan perkhidmatan. Ya, betul. Okey. Kalau Boleh. barang itu lebih kepada produk-produk lah ataupun barangan yang kebiasaannya digunakan oleh pelanggan. Okey, perkhidmatan siapa yang cuba? Fatin. Siapa yang cuba? Ada idea. Okey, Okey, silakan Balkis cuba. Kalau bas betul tak? Macam perkhidmatan bas. Perkhidmatan bas iaitu pengangkutan. Okey, betul? Kan? Antara lain yang biasa kamu pergi, kalau tak pergi ke hospital kerajaan, dipanggil? Fasiliti kesihatan, cikgu. Dari kesihatan, kita pergi ke mana? Kalau tak pergi ke hospital kerajaan, klinik kerajaan, kita pergi ke? Ke swasta. Klinik swasta yang adanya dikenakan bayaran. Okey? Jadi itulah tentang perbezaan aktiviti jual beli atau perkhidmatan. Cuma perniagaan ini terlihat definisinya jual beli barang atau perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi ingat, nampak yang membezakannya memenuhi keperluan dan kehendak manusia difokuskan oleh keusahawanan, adapun perniagaan hanya mendapatkan keuntungan semata-mata.
Okey. Jadi dia pun ada perbezaan juga. Yang mana murid-murid kena ingatlah ada 6 perkara. Okey. Siapa nak cuba untuk perbezaan keusahawanan dan perniagaan ni? Siapa sedia? Fatin. Untuk perbezaan. Perbezaan keusahawanan dan perniagaan. Baik, silakan Boleh? Fatin. Okey, Anas. Okey, cuba Anas. Anas jangan lupa untuk unmute mic. Tak dengar nanti jawapannya. Keusahawanan ialah satu proses daripada penciptaan produk sehingga kepada penjualan dan pengurusan sesebuah perniagaan. Okey. Perniagaan hanya terlibat dalam proses pengurusan jual dan beli sahaja. Okey. Betul. Kedua, keusahawanan memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu. Perniagaan tidak melibatkan inovasi tetapi menggunakan inovasi untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, keusahawanan mencipta nilai tambah untuk pengguna dan masyarakat. Perniagaan hanya menggunakan nilai tambah. Okey. Ini antara contoh perbezaan keusahawanan dan perniagaan. Mana mungkin sekarang mungkin pen kan, pen mungkin digunakan untuk menulis. Mungkin pen juga boleh digunakan, maknanya dua dalam satu. Pen tu boleh digunakan untuk padam dakwat yang telah salah tulis contohnya. Kan? Maknanya kita kata kecanggihan sekarang ni lah. Begitu juga kalau kita lihat handphone kita sekarang, smartphone kita dengan pelbagai guna, itu antara inovasi yang dilakukan oleh usahawan. Jadi kalau hanya berniaga, itulah dia hanya mengeluarkan produk tapi tiadanya pembaharuan lah. Tapi mustahil lah seorang usahawan. Dan itulah dikatakan keusahawanan ialah proses mencipta nilai. Adapun perniagaan hanya menggunakan nilai tambah yang ada pada sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Okey. Nyatakan maksud keusahawanan. Kita dah ingat tadi usahawan, keusahawanan, peniaga, perniagaan. Jadi istilah 4 ini mesti dikuasai oleh murid-murid. Siapa nak cuba nyatakan maksud keusahawanan? Tanpa melihat buku teks. Okey, fokus kepada pada mata kamera kamu dan untuk nyatakan maksud keusahawanan. Siapa nak cuba? Okey, Fatin lah pula. Tadi Balqis je, bagi Fatin. Silakan Fatin. Keusahawanan maksud proses menggabungkan sumber keusahawanan seperti tanah, bahan mentah, pembekal, sumber manusia, modal, teknologi dan maklumat oleh usahawan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Okey, bagus. Harap dalam peperiksaan nanti boleh tulis dengan betul ya. Boleh tu cikgu. Okey. Mata dia fokus kat kamera cikgu. Fokus pada kamera ya. Tengok buku kita tanya. Okey. Jadi soalan contoh SPM. Okey, yang mana murid-murid kena ingatlah untuk skor markah jangan sia-siakan di bahagian A. Sebab 40 markah. Kan? Adapun bahagian B 75 markah, ada pilihan soalan. Adapun bahagian C kajian kes yang mesti jawablah oleh calon-calon. Jadi dengan sebab itulah cikgu lebih menekankan soalan-soalan aras rendah atau sederhana yang perlu murid-murid ingat. Okey, dalam masa yang ada ini murid-murid cuba sediakan jawapan untuk jelaskan definisi usahawan. Tadi Fatin dah terang tentang keusahawanan. Definisi usahawan 2 markah sahaja. Maknanya jawapannya hanya ringkas pendeklah usahawan. Okey, kemudian yang kedua, bezakan peniaga dan usahawan dari aspek matlamat dan keuntungan. Ada banyak perbezaan tu, tapi fokus pada matlamat dia dan keuntungan. 4 markah. Maknanya sebenarnya yang Mira tanya tadilah, nak mudah kita buat kotak. Kan ada 2 aspek, matlamat, keuntungan, usahawan apa, peniaga apa. Ataupun sebaliknya lah, sana soalannya peniaga dan usahawan. Boleh peniaga dulu, usahawan kemudian. Okey. Dan bahagian B, jelaskan konsep keusahawanan. 5 markah. Jadi tadi cerita pasal maksud keusahawanan. Ini konsep keusahawanan. 5 markah lah tu. Jadi inilah antara poin penting yang perlu murid-murid ingat tentang 5 perkara dalam konsep keusahawanan. Dan yang seterusnya bahagian bahagian B soalan 2 adalah bandingkan keusahawanan dan perniagaan. 7 markah. Okey, dalam soalan bandingkan ini ingat murid-murid adanya persamaan dan ada perbezaan. Sama ada
persamaan sebab ada 7 markah, sama ada 6 markah untuk perbezaan, ada 3 isilah. Ya. Kan? 3 banding bezakan dan ada satunya persamaan. Okey. Adapun ada 2 persamaan, ada 2 perbezaan. Terpulanglah mengikut kemampuan masing-masing untuk menguasai tentang persamaan dan perbezaan. Okey, dah sedia dah? Cuba untuk menjawab soalan yang pertama. Jelaskan definisi usahawan. Okey. Anas. Okey, Anas. Anas dengan yakin angkat tangan. Jangan salah Anas. Okey, lihat kamera Anas. Maknanya ini dah ada dalam kepala dah. Daripada awal sampai sekarang ni. Dan sepatutnya usahawan, kita bincang usahawan, peniaga, keusahawanan dan perniagaan. Okey, jelaskan definisi usahawan, Anas. Usahawan ialah individu yang menubuhkan, menguruskan, menanggung risiko perniagaan dan berusaha secara berterusan meneroka perniagaan baharu yang berpotensi. Okey. Dah, selesai. Okey, bila kamu pergi definisi itu, boleh kamu datangkan contoh. Kalau kamu tak ingatlah, sebabkan kita daripada tadi usahawan peniaga, keusahawanan perniagaan, dah rasanya dah ingat dah hadam dah maksud definisi yang diterangkan tadi. Okey, seterusnya kita lihat kemudian jawapan dia. Yang kedua, bezakan peniaga dan usahawan dari aspek matlamat dan keuntungan. Okey, siapa nak cuba? Okey. Okey. Balkis pula. Yakin Balkis? Pandang kamera. Pandang kamera. Okey. Bezakan peniaga dan usahawan dari aspek matlamat dan keuntungan. Okey. Dari segi usahawan, memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan di samping mendapatkan keuntungan. Okey. Manakala bagi peniaga hanya meraih keuntungan semata-mata. Okey. Bagi keuntungan pula, usahawan cenderung kepada keuntungan untuk jangka masa panjang dan peniaga keuntungan dalam jangka masa pendek. Okey. Ada lagi? Dah? Okey. Tu perbezaan sama ada sebabkan berinteraksi. Kita cakap begitulah. Dan sama ada boleh dalam bentuk tulisan, manakala bezakan usahawan dan peniaga tu. Kalau yang mudah, kalau dalam peperiksaan boleh buat kotak. Kan? Gariskan tengah dan kita tulis labelkan peniaga dan usahawan. Matlamat keuntungan ni tak label pun tak jadi masalah. Yang penting dia berkaitan. Okey. Seterusnya, bahagian B, jelaskan konsep keusahawanan. Siapa yang belum ni? Okey. Fatin. Cuba. Untuk konsep keusahawanan, ada 5. Yang pertama ialah keusahawanan ialah satu proses daripada penciptaan produk sehingga kepada penjualan dan pengurusan sesebuah perniagaan. Okey. Yang kedua ialah membuat keputusan dan tindakan yang berterusan. Yang ketiga ialah penciptaan nilai. Yang keempat ialah keusahawanan memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu. Dan yang kelima ialah keusahawanan mencipta nilai tambah untuk pengguna dan masyarakat. Okey. Seterusnya kita sambung tentang soalan bandingkan keusahawanan dan perniagaan. Siapa yang belum jawab last sekali ni? Last sekali kita ada Irsyad. Irsyad. Okey. Silakan Irsyad. 7 markah Irsyad. Ingat berapa markah yang kamu kena terangkan. Okey, silakan. Terdapat 2 persamaan keusahawanan dan perniagaan. Antaranya, pertama, mendapat pulangan atau keuntungan. Kedua, menanggung risiko. Perbezaan antara keusahawanan dan perniagaan. Keusahawanan ialah satu proses daripada penciptaan produk sehingga kepada penjualan dan pengurusan sesebuah perniagaan. Manakala perniagaan hanya melibatkan proses pengurusan jual dan beli sahaja. Keusahawanan memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu. Perniagaan tidak melibatkan inovasi tetapi menggunakan inovasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, keusahawanan mencipta nilai tambah untuk pengguna dan masyarakat. Manakala perniagaan hanya menggunakan nilai tambah. Okey.
kita semak jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan kita tadi. Yang pertama tentang definisi usahawan. Okey, disenaraikan tentang individu yang menubuhkan, menguruskan, menanggung risiko perniagaan dan berusaha secara berterusan. Jadi ingatlah, jangan keliru. Keusahawanan adalah proses, usahawan adalah individu. Betul tak betul tadi jawapan kamu? Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab soalan pertama? Balkis maafkan saya. Anas. Okey, ingat. Okey, jadi ingat definisi tentang usahawan. Okey, yang kedua matlamat. Ini tentang perbezaan. Okey, yang mana murid-murid boleh dalam bentuk esei ataupun yang kebiasaannya kita galakkan dalam bentuk kotak ataupun jadual untuk membezakan usahawan dengan peniaga. Okey, contoh ayat, usahawan memuaskan kehendak pelanggan di samping mendapatkan keuntungan, manakala peniaga meraih keuntungan semata-mata. Dapatlah sini 2 markah. Okey. Kemudian yang keuntungan pula, usahawan cenderung keuntungan jangka masa panjang. Mana yang dah nyatakan tadilah kan, tentang usahawan jangka masa panjang, manakala keuntungan jangka masa pendek bagi peniaga. Ni kalau kita tertinggal ni, mana kata tentang peniaga. Mesti kita kena tuliskan usahawan dan peniaga. Dapatlah 4 markah. Okey, bahagian B. Jadi bahagian B ni memang markah dia banyak. Yang mana murid-murid kenalah ingat fakta-fakta penting di samping memerlukan idea-idea baru ataupun yang berkaitan tentang topik ataupun soalan yang ditanya. Okey, sebagai contohnya inilah konsep keusahawanan yang dinyatakan tadi, satu proses dari penciptaan produk sehingga kepada penjualan dan pengurusan sesebuah perniagaan. Okey, memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu, mencipta nilai tambah untuk pengguna dan masyarakat, membuat keputusan dan tindakan yang berterusan, penciptaan nilai seperti produk atau perkhidmatan baharu. Boleh kita bagi contoh kan, sebagai perubahan. Maknanya kalau nasi lemak di tepi jalan, contohnya peniaga menjual nasi lemak di tepi jalan yang akhirnya membuka restoran nasi lemak. Betul. Maknanya itulah antaranya yang diterangkan tentang konsep keusahawanan. Dapat 5 markah. Ya. Okey. Jadi jawapan boleh dalam bentuk poin yang ringkas, padat dan tepat. Tak perlu kita nak cerita yang berlebih-lebihan yang tidak berkaitan. Jadi perkara fakta ni penting. Boleh ingat semua? Fatin? Fokus Anas. Okey, ingat konsep keusahawanan ya. Okey, yang kedua tentang perbandingan. Perbandingan tentang adanya persamaan dan perbezaan. Pun sama, kalau persamaan boleh letak nombor 1, nombor 2. Okey, kena mendapatkan pulangan ataupun mendapatkan keuntungan. Samalah, perniagaan pun sama, keusahawanan pun sama. Okey, manakala menanggung risiko, keusahawanan pun menanggung risiko, perniagaan pun menanggung risiko. Begitu juga kalau soalan keluar juga perbandingan antara usahawan dan peniaga. Kita kena ubahlah. Kita kena lebih nyatakan usahawan dan peniaga. Tapi soalan tadi berkaitan tentang keusahawanan. Okey, jadi perbezaan dia boleh buat dalam bentuk jadual. Cuma cikgu nak satu alternatif lain dalam bentuk tulisan dan boleh kita senaraikan nombor 1, 2, 3. Ataupun boleh buat bentuk point, dot kan. Ataupun kita dashkan keusahawanan satu proses dari penciptaan produk hingga penjualan dan pengurusan. Ini merujuk kepada definisi secara ringkas. Manakala perniagaan hanya terlibat dalam proses pengurusan jual beli sahaja. Jadi ingat. Okey, tentang keusahawanan dan perniagaan. Yang kedua, keusahawanan memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu, manakala perniagaan tidak melibatkan inovasi. Pun dah dapat 2 markah sebenarnya kan, dan hanya melibatkan keuntungan pun boleh kan. Maknanya kita kata ini jawapan yang boleh membantulah untuk murid-murid dapat markah. Kemudian yang ketiga, keusahawanan mencipta nilai tambah manakala perniagaan menggunakan nilai tambah. Okey, yang mana 7 markah. Kalau kat sini sebenarnya markah lebih sebenarnya. Betul tu cikgu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 markah sebenarnya. Lebih markahnya di situ cikgu Jadi lebih markah. Okey, dan ini merupakan contoh jawapan yang tepatlah mengikut format yang diingini. Baik cikgu, sedikit rumusan daripada cikgu Hafiz bagi kelas kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kita telah belajar daripada awal tadi tentang sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia, terutamanya dasar ekonomi baharu dan dasar pembangunan negara. Tahunnya, perlu ingat faktanya 1971 dan 1991. Tahun itulah
Kemudian tentang definisi usahawan dan peniaga. Kan? Definisi usahawan dan peniaga, dapatlah kita tahu tentang perbezaan dan persamaan. Yang namanya soalan tentang perbandingan. Okey, dan yang terakhir yang kita telah selesai tadi ialah tentang konsep keusahawanan dan perniagaan, yang mana keusahawanan yang berbeza dengan perniagaan dan adanya perbezaan dan persamaan. Itulah yang kita telah belajar untuk hari ini. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hafiz atas perkongsian ilmu pada hari ini. Cukup jelas penjelasan cikgu dari awal, daripada permulaannya, pengenalan kepada keusahawanan sehinggalah ke penghujung apa perbezaan keusahawanan, apa itu perniagaan, apakah usahawan, apakah peniaga, apa itu kan. Dan diharapkan ilmu dan juga penerangan yang cikgu terangkan ini dapat memberi manfaat kepada semua calon SPM dan juga mereka yang bakal menduduki kertas peperiksaan pengajian keusahawanan ini. Terima kasih Cikgu Hafiz, terima kasih semua. Diharapkan memberi manfaat. Tak lupa juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Nur Farazila. Terima kasih Cikgu. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Sukses SPM 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM